Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak mari kita menghampiri Tuhan memohon pertolongan di dalam doa. 我们没有听上帝的话语之前，我要请大家来祷告。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa Surgawi, sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. 我们天上的父，以下来我们要听你的话， Sungguh kami membutuhkan pertolongan dari-Mu. 我们真的需要你来帮助我们。 Biarlah kiranya Allah Roh Kudus yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami 而不得借着圣灵，在我们的生命当中你所示的， boleh bekerja dengan leluasa di dalam hati dan pikiran kami, 很自由的在我们的生命里来工作， sehingga kami mampu mengerti kebenaran firman Tuhan dengan benar. 让我们能够明白你的真理。 Tuhan berkati hamba-Mu ataupun yang menerjemahkan. 主啊，求你师傅，你无论讲的，无论是翻的， Pakai kami berdua untuk boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. 帮助我们两个人能够成为会有的祝福。 Setiap kami yang ada di rumah mengikuti jalannya ibadah ini, 我们在家里敬拜上帝的， Tuhan juga menolong kami, 主啊，求你帮助我们， sehingga firman-Mu itu boleh menjadi berkat bagi kami semua. 让你的话语也能够成为我们的福分。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. 我们靠主耶稣基督名求的， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 主所爱的弟兄姐妹们，早上好！ Puji nama Tuhan, meski kita hanya beribadah dari rumah masing-masing, 感谢主的恩典，虽然我们在我们自己的家里来敬拜上帝， kita masih tetap bisa beribadah hari ini. 我们仍然可以敬拜上帝。 Itulah sebabnya Saudara, mari kita dengan penuh konsentrasi, penuh perhatian, 为着这样，我们要专心，我们要有注意力的心， kita boleh mengikuti jalannya pemberitaan firman Tuhan. 我们可以参与这个所要听的道。 Saya berharap jemaat di rumah bisa mempersiapkan Alkitabnya, 我盼望弟兄姐妹在家里，你们能够预备自己的这个圣经， supaya kita bisa membaca bersama-sama nantinya. 让我们能够大家一起来读这个经文。 Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, besok kita akan merayakan kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia yang ke-75. 亲爱的弟兄姐妹，明天我们要庆祝我们国家印尼国家的国庆节，是75周年的国庆节。 Itu berarti negara kita sudah memperoleh kemerdekaannya selama 3/4 abad. 就是说，等于我们的国家已经独立了差不多75年了。 Harusnya pada tahun ini peringatan kemerdekaan itu bisa menjadi megah dan besar-besaran. 其实我们今年的庆祝这个国庆节，我们应当要大大的来庆祝。 Tetapi oleh karena pandemi COVID-19, 但是为了这个新冠病毒的缘故， maka peringatan yang besar-besaran, peringatan yang megah itu dibatalkan. 就是说，我们应当庆祝很雄壮、很伟大的庆祝，反而被取消了。 Dan hanya melakukan perayaan atau peringatan yang sederhana. 就是我们简单的来庆祝我们的国庆节。 Bahkan saudara ada larangan dari pemerintah, kota dan sebagainya 就是在在大城市或者小镇的， untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memancing kerumunan. 就是来引起大家能够在那边热闹的来聚集在那边， Sehingga kemeriahan dalam peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini 就是今年应当有热闹的来庆祝我们的印尼的国庆节， tidak bisa semeriah tahun-tahun sebelumnya. 就是比不上我们上一年这样的庆祝。 Oleh karena biasanya di berbagai RT, di berbagai lingkungan itu melakukan perlombaan-perlombaan. 我们看到在这个我们的这个每个人家里，我们的有这个比赛。 Tapi karena COVID-19 ini, maka semua itu harus ditiadakan karena akan memancing kerumunan massa. 为了这个新冠病毒的缘故，这一切我们的取消，不要引起群众的聚集在一起。
Nah saudara, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia pada esok hari. 今天我们要思考的经文就是有关明天我们要庆祝的印尼国庆节。 Dan tema yang akan kita bahas adalah blessing for the nation. 今天我们的题目就是民族的祝福， Yang boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah berkat bagi bangsa. 就是说民族的祝福。 Nah saudara, yang menjadi dasar perenungan kita adalah di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. 今天我们要读的经文是在耶利米书第29章第7节。 Kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7. 耶利米书第29章第7节。 Mari kita akan membaca bagian firman ini bersama-sama, satu kali dalam bahasa Indonesia dan satu kali di dalam bahasa Mandarin. 我们要一起同声来念，用印尼文圣经还是用中文圣经来念？ Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. 耶路米书第29章第7节，我所使你们被掳的那城，你们要为那城求平安，为那城祷告，也多因为那城就能有平安，你们随着也是平安。 Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 7 yang baru saja kita baca 亲爱的弟兄姐妹，我们刚刚读的这个第7节， tentu tidak bisa dilepaskan daripada ayat-ayat sebelumnya. 当然我们跟其他的经节不可把它妥协，不可以分开。 Dan berdasarkan Yeremia 29 ayat yang pertama, 就是耶利米书第1章。 maka kita mengetahui bahwa ayat yang ke-7 itu adalah bagian dari isi surat yang ditulis oleh Yeremia dari Yerusalem. 就是说，第1节跟第7节我们读这个所读的刚才经文，就是耶利米在耶路撒冷所写的。 Kota Yerusalem itu adalah ibu kota dari kerajaan Yehuda. 耶路撒冷是犹大的这个首都。 Nah saudara, kalau saudara mempelajari sejarah daripada bangsa Israel, 我们研究这个以色列的这个历史， maka saudara akan menjumpai bahwa setelah Salomo meninggal dunia, 我们知道所罗门王当他离开世界的时候， maka dia diganti oleh anaknya yang bernama Rehabiam. 就是说他的孩子来代替他。 Nah saudara, di masa Rehabiam itulah kerajaan Israel terpecah menjadi dua. 就是他孩子带领之下，这个国家已经分开两边。 Yang di utara itu ada 10 suku dengan nama Israel. 在北部有4个种族，名叫这个以色列。 Sementara yang di selatan hanya ada 2 suku, yaitu suku Yehuda dan Benyamin. 在北部呢，在南部只是有这个便雅悯。 Dan kerajaannya disebut kerajaan Yehuda. 他的国家名叫犹大。 Nah saudara sekalian, kalau kita cermati lagi bahwa surat yang ditulis oleh Yeremia ini 就是我们仔细的看这个耶利米所写的这个书信， itu ditujukan kepada orang-orang yang sudah dibuang ke kerajaan Babel. 就是说那些人已经被掳到巴比伦的。 Yang menarik saudara, ketika kita membaca ayat yang keempat, 最有趣的，当我们读到第4节的时候， di sana dikatakan demikian, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ayat yang keempat. Lanjutin. Saya nggak kebaca. Nah saudara, ini menunjukkan bahwa isi daripada surat itu sekalipun ditulis oleh Yeremia, 这个信的内容虽然是耶利米所写的， Yeremia itu hanya alat untuk menuliskan apa yang Allah ingin sampaikan. 耶利米不过是工具，就是上帝所要对我们所说的。 Jadi Yeremia menulis surat dari Allah yang Allah ingin sampaikan. 就是耶利米所写的信，就是
上帝要我们听到他的心意。 Sehingga di awal surat itu dikatakan beginilah firman Tuhan semesta alam. 就是说，他开始就是这样创造宇宙万物的上帝。 Sehingga saudara apa yang Yeremia tuliskan ingin menyampaikan apa yang menjadi firman Allah atau apa yang menjadi kehendak Allah. 就是说，耶利米所写的，就是照着上帝的旨意，或者上帝要我们他所要讲的。 Dengan demikian saudara di dalam Yeremia 29 ayat 7 yang kita baca tadi, 就是耶利米书第29章第7节，刚才我们所读的经文， merupakan perintah Tuhan atau perintah Allah kepada orang-orang yang dibuang ke Babel. 就是说他们命令被掳到这个巴比伦。 Kalau kita menjadi pembaca yang teliti dan cermat, 就是我们仔细的来读这一段的经文， maka kita melihat di sana bahwa dikatakan di situ di ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. 就是说你们尽量要求祈求这个你们所住的地方，就是我被掳的地方。 Saudara, kata aku di sini menunjukkan Tuhan atau menunjukkan kepada Yahweh itu. 就是说指着上帝或者耶和华。 Sehingga dengan jelas saudara kita melihat bahwa Tuhanlah yang membuang orang-orang Yehuda atau orang Yahudi ini ke Babel. 就是说上帝自己把他们掳到这个巴比伦。 Sehingga saudara yang bisa kita pelajari hari ini, kita melihat bahwa sesungguhnya Allah orang Israel atau Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat dalam segala sesuatu. 就是说我们所敬拜的上帝，我们知道我们上帝是蛮有权威的上帝。 Kenapa saya katakan Allah berdaulat dalam segala sesuatu? 为什么我说上帝是有权威的呢？ Oleh karena kejadian yang tertulis di dalam pasal 29 ini, 在这个耶利米书29章所写的， sebenarnya juga sudah diungkapkan oleh Yeremia di pasal yang ke-25 ayat 11 khususnya, 特别也是在耶利米书25章第7节有一次讲过了， bahwa orang-orang Yehuda atau orang Yahudi ini akan ditawan ke Babel. 就是这个犹大或者犹太人要被掳到这个巴比伦。 Mengapakah Allah yang berdaulat ini membuang mereka ke Babel? 就是为什么这个蛮有权威的上帝把他掳他们到这个巴比伦呢？ Karena memang mereka tidak taat kepada Allah. 因为他们本来就不顺服上帝。 Saudara, di dalam kerajaan Yehuda ada seorang raja yang muncul dengan begitu baik. 在这个犹大国家里出了一个很好的这个国王， yaitu Yosia. 也就是约西亚。 Yosia melakukan reformasi kepada negerinya untuk bangsa Yahudi ini. 就是约西亚就改革来在这个犹太的国家里， Dengan ditemukannya firman Tuhan. 就是他找到了上帝的道。 Tetapi setelah Yosia itu meninggal dunia, 但是就是说当约西亚离开世界的时候， maka orang-orang Yahudi ini kembali menyembah berhala. 就是这个犹太人他们再一次的敬拜这个偶像， Mereka telah menyimpang dari jalan Allah. 他们偏离了上帝的路。 Itulah sebabnya Allah mengizinkan umatnya untuk dibuang ke Babel. 就是这样，上帝允许他的民族被掳到这个巴比伦。 Nah saudara, kalau saudara perhatikan bagaimana Allah itu berdaulat. 我们看到上帝怎么样有这个权威， Kalau kerajaan utara itu sudah lebih dulu ditawan ke Asyur, 就是北部他们已经被掳到这亚述。 kerajaan yang pada masa itu kerajaan yang cukup besar pengaruhnya. 这个国家是很大，是很有影响力的。 Tetapi di dalam kedaulatan Allah, Allah memunculkan kerajaan yang baru yaitu Babel. 就是在突然间，上帝出现了一个就是巴比伦。 Dan Babel inilah yang mengalahkan Asyur. 这个巴比伦打胜了这个亚述。 Dan di masa Raja Nebukadnezar, Babel ini datang menyerang negeri Yehuda. 就是在尼布加尼撒的人，他来攻打这个巴比伦， Dan menawan orang-orang Yahudi lalu dibawa atau dibuang ke kerajaan Babel. 就是把他们被掳到这个巴比伦。
Dan itu sudah Allah beritahu kepada Yeremia jauh sebelumnya, saudara. 这是上帝已经跟这个耶利米已经老早已经告诉他们了。 Jikalau bangsa Yahudi ini tidak mau bertobat dan kembali kepada Allah, Allah akan menjatuhkan hukuman bagi mereka. 就是这个犹太人不要悔改归向上帝，上帝就要再次的刑罚他们。 Dan hukuman itu adalah mereka dibuang ke Babel. 这个刑罚就是把他被掳到这个巴比伦。 Nah, saudara, orang-orang buangan yang di Babel itulah 这是被掳到这个巴比伦的人， yang menerima surat yang ditulis oleh Yeremia ini. 就是他们接受到这个耶利米的书信， Sehingga saudara-saudara kita mendapati bahwa sesungguhnya surat yang ditulis oleh Yeremia ini 就是耶利米所写的这个信呢， juga merupakan perintah daripada Allah sendiri. 就是上帝亲自的这个命令。 Sehingga kalau kita mau cermati ayat yang ke-7 ini, 就是我们要仔细的来看第7节的话， kita dapati bahwa Allah yang berotoritas itu memberi perintah kepada umatnya. 就是蛮有权威的上帝再次的命令他的民族， Bukan berada di negerinya sendiri, tapi sedang berada di dalam pembuangan di negeri orang lain. 不是在他们自己的国家，乃是他们被掳到别的这个国家。 Tentu saudara kita kalau memperhatikan kita merasa ini perintah yang tidak lazim. 本来这个命令不是很正常的。 Tafsiran Wycliffe mengatakan demikian, saudara. 这个 Weekly 的解释是这样， Bahwa ini merupakan satu perintah yang sangat tidak lazim. 就是这个命令不是很普通或者不是很正常的。 Namun perintah ini pun juga bisa dipahami bahwa kepedulian terhadap kesejahteraan umat Allah yang ada di pembuangan. 就是他们也注意到上帝的子民被掳到的这个地方。 Dan kalau kita memperhatikan akibat kepatuhan mereka terhadap perintah Allah ini, 就是我们看到，因为他们顺服上帝的后果， di mana mereka menunjukkan prinsip kesetiaan kepada pemerintah yang berkuasa, 就是他们的原则，就是他们顺服在统治的这个政府， sehingga sampai hari ini orang atau bangsa Yahudi itu masih ada. 就是因为这样，犹太人到现在还有。 Itulah sebabnya saudara, di tengah-tengah dunia kita yang kita saksikan, 就是在我们这世界，我们可以见证的， ada Allah yang berdaulat. 有蛮有权威的上帝， Dan kedaulatan itu sangat nyata di dalam karya tangannya. 就是他的权威，他的权威，在这个他所做的一切能够看得到， Dia yang campur tangan, dia yang mengatur semuanya. 他来管理这一些。 Sehingga orang Yahudi ditawan ke Babel. 就是犹太人被掳到这个巴比伦， Babel yang bangkit menjadi kerajaan yang sangat berpengaruh masa itu. 就是巴比伦被很强盛，成为那个时候很有影响力的。 Bukan hanya membawa orang-orang kepada pembuangan, tetapi di masa Raja Sedekia, Raja Boneka itu, 就是不单单他们被掳到他那个地方， orang Babel datang menyerang, dan bukan hanya itu, mereka menghancurkan juga bait Allah yang adalah kebanggaan orang Yahudi. 巴比伦来攻打他们，不是单单攻打他们，也是破坏了上帝的圣殿。 Mereka mengambil semua perkakas-perkakas bait Allah, dibawa ke Babel. 就是他们抢了在这个圣殿里的一切的东西，跑到这个巴比伦。 Dan Sedekia itu pada akhirnya merupakan raja terakhir dari kerajaan Yehuda. 西底家就是最后的一个国王，在犹大的那边。 Jadi kalau kita memahami akan kedaulatan Allah atas segala sesuatu, 就是我们仔细看到上帝的权威或者他的一切， bukan hanya di zaman dulu, 不是那个时代， tetapi juga berdaulat sampai dengan hari ini dan selama-lamanya. 就是一直到现在，一直到永永远远他的权威。 Maka kita pun menjumpai bahwa sebenarnya keberadaan kita di dunia ini bukanlah suatu kebetulan. 我们在世上的存在也不是一个偶然的。 Ada orang-orang yang menolak keberadaan Allah yang disebut dengan ateis itu. 有的这个无神论，他们不承认有上帝。
membangun teori-teori bahwa dunia ini ada secara kebetulan. 他们认为这个世界偶然就有了， Karena mereka berusaha menolak Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. 因为他们拒绝那个创造宇宙万物的上帝。 Tetapi dalam peristiwa kerajaan Yehuda yang ditawan ke Babel, kita pun dapati bahwa sebenarnya keberadaan kita di dunia ini bukan sebuah kebetulan. 我们看到犹大被掳到这个巴比伦，也不是一个偶然的。 Tetapi di dalam kedaulatan Allah, Allah merancang semua itu. 在上帝的权威之下，上帝已经计划好了。 Memang di awal penciptaan Dia menciptakan Adam dan Hawa. 本来他创造这个宇宙万物的时候，起初是创造亚当夏娃， Lalu ada perintah untuk beranak cucu kepada Adam dan Hawa ini. 就是命令他们要生子孙。 Sehingga pada akhirnya saudara sekalian, kita jadi- pun juga bisa ada dan lahir di tengah-tengah dunia ini. 最后呢，我们也能够生在这个地上。 Jadi saudara, keberadaan kita di dunia ini bukanlah satu kebetulan. 我们生在这个世上不是一个偶然的。 Bahkan kalau kita cermati bahwa kita terlahir sebagai bangsa Indonesia pun itu atas kehendak Allah. 我们生在这个印尼国家，也是出于上帝的旨意。 Saudara, saya mau bertanya kepada saudara, apakah saudara bisa memilih lahir di dalam keluarga yang seperti apa? 请问你们能够选择我们要生在哪一个家庭里呢？ Apakah saudara bisa memilih saudara lahir di tengah-tengah suku apa? 是说我们能够选我们应当生在哪一个种族里？ Bahkan saudara pun tidak bisa memilih saudara lahir di dalam bangsa apa. 我们也不能够选择我们应当生在哪一个民族。 Sehingga saudara dan saya boleh terlahir sebagai bangsa Indonesia semata-mata itu kehendak Allah. 就是你跟我能够生在这个印尼国家，也是出于上帝的旨意。 Dan kalau kita menyadari kita sebagai bangsa Indonesia merupakan kehendak Allah, 我们醒悟到，我们生在这个印尼国家，也是出于上帝的旨意。 maka sebagai bangsa Indonesia pun kita perlu bertanya, apa sih kehendak Allah bagi saya? 就是我们也是要问上帝，我们既然已经生在这个印尼国家，上帝要我们的身上有什么旨意呢？ Tadi saya sudah singgung kehendak Allah ada satu perintah yang tertulis ayat yang ke-7 kepada orang yang dibuang di Babel. 就是刚才我们已经谈过了，这个被掳到的被掳的犹大人。 Tetapi keadaan kita saat ini tentunya berbeda dengan keadaan orang-orang Yehuda atau Yahudi itu. 当然我们这个时候跟这个犹太人完全不一样。 Kita sedang berada di negeri kita sendiri. 我们生在我们自己的国家里， Satu negeri yang telah merdeka 75 tahun yang lalu. 就是我们的国家已经独立了75周年。 Kita bukan berada di dalam pembuangan. 我们不是被掳的这个地方， Kita juga tidak berada di bawah penjajahan seperti mungkin papa kita atau kakek kita mengalami hal itu. 不是说我们被外面的人统治，好像我们的爸爸或者我们的爷爷。 Jikalau Allah memberi perintah kepada orang-orang Yahudi yang dibuang ke Babel, tentu perintah itu berlaku juga bagi kita yang ada sekarang. 就是说，这个命令被掳到这个巴比伦的，也是同样我们一样。 Kepada orang Yehuda atau Yahudi yang ada di pembuangan di negeri orang lain, 就是犹大被掳到这个别人的国家，就是巴比伦。 perintah ayat 7 diberikan kepada mereka. 就是第7节，就是他们向他们的这个命令。 Tentu saja buat mereka itu lebih sulit. 当然，对他们来说比较困难， Karena mereka sedang berada di bawah orang dalam penawanan. 因为他们是被掳的身份。 Tetapi mereka harus melakukan apa yang Allah perintahkan. 但是他们要照着上帝的命令。 Sementara saudara dan saya hari ini tidak berada di dalam penawanan. 就是你跟我这个时候不是被掳的身份， Saudara dan saya tidak berada di bawah penjajahan. 不是我们有别人来统治我们。 Saudara dan saya hidup di negara yang sudah merdeka. 你跟我活在一个已经独立的国家里， Sehingga perintah di ayat 7 ini berlaku bagi saudara dan saya. 就是第7节，你跟我都是一样，这个命令跟你跟我都一样的。 Maka itu mari kita coba telusuri apa sih yang menjadi perintah Allah khususnya ayat yang ke-7 Yeremia 29 ini. 就是说，我们要仔细来
看在耶利米书29章第7节，上帝的命令是什么呢？ Satu ayat yang singkat, 这个很短短的经节里， tapi sebenarnya mengandung makna yang dalam. 但是蛮有很深的含义， Allah memberikan perintah kepada orang Yahudi yang ada di pembuangan, 就是上帝命令被掳的人在被掳的地方， yang juga memberikan perintah kepada saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, 就是也命令我们，你跟我已经相信耶稣的人， yang justru ada di negara yang merdeka. 就是我们活在这个我们已经独立的国家里。 Maka perintah Allah itu ada dua, saudara. 这个上帝有2个命令， Yang pertama adalah mengusahakan kesejahteraan kota. 就是说我们尽量要这个城市有繁荣 Satu negara itu terdiri dari banyak kota. 一个国家里还有许多的城市。 Maka Allah memberi perintah, tidak usah pikir yang besar-besar, mulailah dulu dari kota di mana engkau ditempatkan. 就是我们不要想的太多太大，就是说我们要想到我们所住的这个城市里。 Kalau hari ini kita ada di kota Bandung, 就是今天我们住在这个万隆的地方， kita mulai mengusahakan kesejahteraan kota Bandung. 就是我们想尽办法要这个万隆有这个繁荣有进步。 Dan dari Bandung ini akan berdampak kepada seluruh negara kita. 这个从万隆影响到其他的 Yang 地方 kedua, saudara, perintahnya adalah berdoalah untuk kota itu. 第二呢，就是我们要为我们的城市来祷告， Atau dengan kata lain, berdoa bagi kota di mana Allah tempatkan engkau. 就是我们要为我们所居住的城市来祷告， Berdoa bagi kesejahteraan kota tersebut. 我们要为他们的繁荣、他们的一切进步来祷告， Karena kesejahteraan kota itu akan juga menjadi kesejahteraanmu. 因为这个城市的繁荣也是你我的繁荣。 Maka mari kita coba mengeksplor dua perintah ini, saudara. 我们开始要研究这个2个命令， Yaitu mengusahakan. 就是说我们想尽办法， Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan mengusahakan itu, saudara? 就是我们想尽怎么样呢？ Kalau kita teliti Kamus Besar Bahasa Indonesia, 就是我们仔细看这个印尼的这个字典， maka kata mengusahakan itu punya beberapa pengertian. 这个所想尽办法的这个想尽的有很多的这个意思。 Yang pertama, saudara, kita melihat bahwa mengusahakan itu sebenarnya adalah mencari daya upaya atau mengikhtiarkan, saudaraku. 就是说我们想尽一切的办法。 Bagaimana mencarikan daya upaya atau mengikhtiarkan? 就是我们怎么样想尽一些的办法呢？ Itu sebenarnya berpikir secara dalam untuk mencari sebuah solusi. 就是更深的，我们要找一条的这个出路。 Kita semua tahu bahwa bukan hanya negara kita, tapi hampir seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19. 我们知道，不单单是我们的国家有这个新冠病毒，包括这个全世界也是正在患上这个新冠病毒。 Sebagai warga negara, kita perlu memikirkan bagaimana kita bisa menjumpai ada solusi-solusi di dalam masa pandemi seperti ini. 身为我们这国家的公民，我们要想尽办法，用怎么样找出这个出路来面对这个新冠病毒。 Sehingga pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan kota. 最后呢，我们让这个国家能够再次的繁荣起来。 Bukan saja kesejahteraan kota, tapi juga kesejahteraan seluruh negara kita. 就是不单单我们的城市，乃是影响到我们整个国家。 Pengertian yang kedua dari kata mengusahakan 第二的意思就是说想尽办法， itu mengerjakan atau menjalankan kegiatan di bidang tertentu. 就是我们对一些的这个正在做一些某些的工作。 Jadi mengerjakan itu berkaitan dengan pertanian, sawah atau tanah. 就是我们耕种在田里耕种或者其他的， Sementara menjalankan kegiatan itu di bidang perdagangan. 就是我们或者我们做一些的企业， Sehingga saudara kita mendapati bahwa baik itu bidang pertanian ataupun bidang niaga atau perdagangan, 就是无论是我们耕种、耕田，或者我们正在这个创这个事业， sebagai orang percaya yang ditempatkan di negara ini, 我们信主的人，我们生在这个印尼国家里， kita harus mengerjakannya tentu seturut dengan pekerjaan kita masing-masing. 就是我们照做我们所做的这个工作，我们要好好的来做。
Kalau kita adalah petani, maka kita mengembangkan sawah, kita menanam tanah itu sehingga menghasilkan banyak buah ataupun sayur ataupun apa saja yang bisa dihasilkan. 若是我们是个农夫的话，我们要好好的来做我们的工作，让我们能够有好的收成，这个或者种果子有好的收成 Namun sebagian besar di antara kita mungkin kita katakan adalah pedagang. 啊。但是我们大多数的人在座的弟兄在我们弟兄姐妹多是做事业的。 Maka kita perlu menjalankan kegiatan di bidang perdagangan tersebut. 我们要好好的来好好的做这个事业。 Memang di masa ini adalah masa yang sulit, ekonomi sedang merosot. 本来这个时候这个经济走下坡， Tetapi sebagai pedagang kita terus akan berusaha berinovasi sehingga perdagangan itu bisa tetap berjalan. 但是我们成为企业家，我们要有这个创力，让我们的事业能够不断的在进展。 Kalaupun ekonomi itu terpuruk, tidak terpuruk-puruk amat lah. 就是这个经济走下坡，也不是很走下坡了。 Itulah menjadi sesuatu yang bisa kita kerjakan, saudara. 这是我们可以做得到的。 Pengertian yang ketiga di dalam kata mengusahakan 第三点就是我们想尽办法， itu menyelenggarakan dalam arti mengurus atau mengatur. 就是我们好好的来处理，好好的来整理。 Nah, ini lebih berkaitan dengan manajemen, saudara. 就是关于这个好好的来管理。 Bagaimana mengurus sesuatu dan mengaturnya sehingga itu tertata dengan rapi dan bisa berjalan dengan lancar. 就是我们好好的来管理，让这一些能够能够做得很好，能够好好的进展。 Saya tahu saudara kita punya kecakapan manajerial yang baik. 我相信我们大家具有这个管理的这个天才。 Maka kita perlu mengurus ataupun mengatur segala sesuatu itu secara tertata dan itu bisa berjalan dengan lancar serta menghasilkan hasil yang baik. 我们要好好的有这个来处理，让我们能够有好的效果。 Dan yang keempat itu adalah membuat atau menjalankan. 就是第四呢，就是我们所做的，我们也把它实行出来。 Saudara, membuat dalam pengertian itu menghasilkan sesuatu yang baik bagi masyarakat. 就是我们的所做的一切对社会有益处的。 Saudara berkarya untuk melakukan inovasi-inovasi dan menemukan penemuan-penemuan yang bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. 你有一些的创立，你所做出来的对这个社会有这个有益处的。 Kemarin ini saya melihat di televisi ada satu universitas mahasiswanya mengembangkan pencucian tangan di masa Covid ini. 就是说，昨天我在电视里看到一间的在这个大学，他们正在发展怎么样有洗手的这个机器， yang memakai sensor sehingga tidak disentuh dengan tangan. 就是我们不用手来摸住的。 Di depan gereja kita juga kan ada teman-teman, ada rekan-rekan yang mengusahakan tempat cuci tangan itu tanpa menyentuh. 在我们的教会里也是有这个洗手的这个工具，也不必用手来按的。 Tetapi dengan memakai kaki kita menginjak itu air itu ngocor, saudara. 就是用我们的脚压下去，这个水就能够跑出来。 Itu karya yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yang berdampak bagi masyarakat. 这个作为我们所做的，就带给我们这个社会有一些的益处。 Menghasilkan karya-karya yang baik demi kemajuan masyarakat banyak. 就是说，我们所做的带给我们社会人士有很大的这个益处。 Sehingga terjadilah kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. 就是这样，我们这个在我们的这个社会里有很好的果效。 Maka saudara, kalau kita cermati, keempat elemen ini tercakup di dalam kata mengusahakan. 这个四方面我们看到，包括这个想尽。 Dan hal ini tentunya menunjukkan bahwa itu bukanlah sebuah hal yang sepele. 这个是不是一个很小的事情？ Jika Tuhan meminta kita untuk mengusahakan kesejahteraan kota, 就是上帝要我们想尽办法来让这个我们的城市有更好的光景。 di mana Tuhan menempatkan kita,
上帝允许我们活在这个城市， Itu artinya keempat hal tersebut haruslah menjadi sasaran atau fokus kita. 这是4方面成为我们所应当注意的。 Jadi saudara bukan sekedar saudara mengusahakan atau menjalankan sebuah usaha hanya untuk hidupmu saja. 但是我们不是说我们做一些事情只是为做我们自己， Tetapi bagaimana saudara juga ikut berkontribusi untuk masyarakat di sekelilingmu. 但是我们也能够给这个社会人士有一些的这个好处， Dan secara aktif mengusahakan kesejahteraan kota. 主动的让这个我们的城市有更进步、更繁荣。 Pertanyaannya kesejahteraan itu apa sih? 就是说，所谓这个有进步、繁荣是什么呢？ Kalau berbicara tentang kesejahteraan itu berkaitan dengan keadaan sejahtera. 就是说，繁荣就是我们环境就是很繁荣， Yang tentunya berhubungan atau meliputi keamanan, keselamatan, dan ketentraman. 就是说我们能够安宁，有好的治安。 Sebagai warga masyarakat, warga negara Indonesia, 身为我们印尼的公民， kita harus menjaga keamanan di lingkungan kita. 我们要好好的保持我们周围的这个治安。 Kita harus mengusahakan keselamatan orang-orang sekeliling kita. 我们要救一些我们四周围的人， Bahkan kita mengusahakan ketentraman, tidak membuat gaduh ataupun malah merepotkan atau membuat orang sekitar kita itu terganggu. 我们不要使我们四周围的人感到麻烦，或者我们一些吵吵闹闹的事情。 Hari ini apa yang bisa kita usahakan, saudara? 今天我们能够做到什么呢？ Di tengah-tengah new normal life, 在这个新时期的时代里， kehidupan yang baru, 这个新时期 atau dengan kata lain adaptasi kebiasaan baru, 就是说我们吸收这个我们这个时候的这个事情， pemerintah menganjurkan supaya kalau kita keluar rumah, kita menggunakan masker. 就是这个政府要我们出门的时候，我们用口罩， Kita disuruh rajin untuk cuci tangan. 叫我们殷勤的来洗手， Bahkan kita disuruh juga untuk menjaga jarak satu dengan yang lain. 就是说我们要彼此保持一个距离， Saudara, menggunakan masker kadangkala terasa pengap. 就是说我们用这个口罩本来是对呼吸不习惯， Tetapi kalau kita menggunakan masker bukan hanya melindungi diri kita, tapi kita juga tidak menularkan sesuatu kepada orang di sekeliling kita. 就是我们戴口罩不是说来保护我们自己，也不要传染给我们四周围的人。 Saat kita rajin untuk mencuci tangan kita 当我们殷勤或者努力的洗我们的手， dengan menggunakan sabun, 用这个肥皂， maka kita juga menolong bukan hanya diri kita, tapi juga orang-orang sekeliling kita. 不是单单来帮助我们自己，我们也帮助我们四周围的人。 Begitu ketika kita menjaga jarak pun itu bukan hanya melindungi kita, tapi juga melindungi orang lain. 我们保持距离，不是为着我们自己，也是保护别人。 Karena kita tahu, saudara, bahwa ada orang-orang yang tidak ada gejala COVID-19. 因为我们知道有一些人没有这个新冠病毒的这个现象， Yang dia pun juga tidak tahu kalau dia tidak melakukan pengecekan. 他自己本身也不知道他已经患上了这个新冠病毒，若是他没有去检查的话， Nah, orang-orang seperti ini bisa menularkan kepada orang lain. 这些人能够传染给其他的人， Dan orang yang tertular itu pasti mengalami problema, pasti menjadi persoalan dalam hidupnya. 就是被传染的人，在他生命当中成为一个很大的这个难处。 Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita mengusahakan kesejahteraan kota di mana Tuhan menempatkan kita. 就是说，上帝告诉我们，我们应当要想尽办法，让我们的城市有一些有进步，也是有繁荣。 Namun saudara sekalian, bukan hanya mengusahakan tetapi juga berdoa. 就不是当我们想尽办法，我们也为我们城市来祷告。 Nah, saudara, apa maksudnya di sini, saudara? 这个在这里的意思是什么呢？ Maksudnya sebenarnya waktu kita mengusahakan dengan kekuatan, dengan segenap tenaga usaha kita, 就是说，我们想尽我们的力量来做的话， sebenarnya kita melakukan secara sendirian. 就是我们单独自己来做， Kita melakukan dengan apa yang ada pada kita. 我们
拥有的我们做出来， dan tentu saja itu terbatas. 当然这些是有限的。 Maka firman Tuhan beritahukan kepada kita supaya kita juga berdoa untuk kota itu. 就是上帝在圣经也告诉我们，我们要为我们的城市来祷告。 Jadi berdoa itu berarti kita menyadari keterbatasan dan kelemahan diri, 我们祷告就是表示说，我们知道我们的有限， sehingga bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam mengusahakan sesuatu. 我们全靠我们的上帝来做一些的事情。 Jadi waktu kita mengusahakan kesehatan kota, kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, tapi kita mau mengandalkan Tuhan yang begitu perkasa. 我们想尽办法让这个城市有进步或者繁荣，我们不是靠我们自己，我们乃是靠我们的上帝。 Dengan kata lain, berdoa secara sederhana itu kita mau mengandalkan Tuhan yang maha besar itu. 就是我们简单的祷告，就表示说我们依靠我们伟大的这个上帝。 Sehingga usaha yang kita lakukan dengan pertolongan Tuhan itu menjadi berhasil. 就是我们想尽办法，我们所做的成功。 Mungkin saudara bilang begini, saya aja doa, kamu yang usahakan. 可能你说我祷告，你做，你可以尽量去做。 Kan lebih mudah berdoa daripada mengusahakan, bukan? 就是祷告比去实行工作，祷告更容易。 Kita bisa tetap tinggal di rumah lalu kita berdoa. 我们仍然都在家里，就是我们祷告。 Tapi kalau kita tidak melakukan apa-apa, sebenarnya kita pun belum memenuhi perintah ini, saudara. 就是我们没有做这些呢，我们也不照做这个命令。 Jadi kita melakukan dan kita juga berdoa. 我们实行去做，也是我们要祷告。 Inilah prinsip dari ora et labora. 就是说，这个是祷告与工作的这个原则。 Yang berarti berdoa dan juga bekerja. 就是说，我们祷告也是要去工作， Bukan hanya bekerja dengan kekuatan usaha sendiri, 不是我们想尽我们自己的力量，想尽办法来去工作， tetapi juga berdoa. 也是要祷告。 Untuk apa, saudara? 为什么呢？ Untuk kesejahteraan kota dan bangsa kita. 就是为着我们民族、我们的城市的繁荣。 Saudara, di tengah-tengah persoalan pandemi COVID-19, 在这个新冠病毒的这个问题里， pemerintah terus berjuang berusaha untuk bisa mendapatkan atau menemukan vaksin untuk mencegah COVID ini. 就是我们政府想尽办法，要怎么样找到这个预防针来面对这个新冠病毒。 Pemerintah juga terus berjuang bisa menemukan obat yang dapat menyembuhkan COVID-19. 就是我们政府也是想尽办法，要找什么药来医好这个新冠病毒的病。 Mungkin di dalam penemuan-penemuan itu bukan bagian kita, saudara. 可能要发现这个事情不是我们的份， Tapi kita bisa mendoakan pemerintah kita. 但是我们可以为着我们政府来祷告。 Di dalam menelurkan juga kebijakan-kebijakan baik itu secara kesehatan ataupun ekonomi. 让他们所界定的为着这个我们的这个健康跟经济有进步。 Mungkin itu juga bukan wilayah kita karena kita bukan pejabat pemerintah barangkali. 可能这些也不是我们的事，因为我们不是印尼的官员， Kita bisa mendoakannya. 我们能够为他们来祷告。 Tetapi kalau itu di dalam wilayah kita yang bisa kita lakukan, 就是这个我们能够做得到的， maka ada baiknya kita melakukannya itu, saudara. 就是可以的话，我们要尽量来做。 Saudara, kalau kita kembali bertanya kenapa sih Tuhan memberi perintah kepada bangsa Yahudi yang ada di pembuangan? 为什么上帝命令被掳的这个犹太人呢？ Sebenarnya Tuhan ingin menyatakan engkau umatku, 因为你是我的子民， nyatakanlah diriku di sana. 就是在那边要显现我自己。 Karena kesejahteraan yang paling utama bukanlah kesejahteraan di dunia ini. 这个繁荣不是在这个世界里， Tapi bagaimana orang-orang itu menemukan damai sejahtera. 但是他们感到有平安、有喜乐。 Dan damai sejahtera itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus 这 Kristus. 个平安喜乐就是在主耶稣里面。 Orang Yahudi yang dibuang di Babel, 犹太人被掳到这个巴比伦了， mereka diharapkan bisa menyatakan Allah yang mereka sembah. 就是他们能够显现到他们所敬拜的上帝。
dengan mengusahakan kesehatan kota dan berdoa bagi kota itu, 就是他们想尽办法为这个国家为他们城市来祷告。 tapi mereka juga harus menjadi saksi Tuhan di tempat pembuangan itu. 就是他们也是在被掳的地方，他们要成为有好的见证。 Begitu juga dengan saudara dan saya. 同样的，你跟我是一样， Sekali lagi keberadaan kita di negara ini bukanlah kebetulan. 我们生在这个印尼国家也不是偶然的。 Tuhan menempatkan kita di sini di dalam kehendaknya. 上帝把我们生在这个印尼国家，照做他的旨意。 Dan di dalam anugerah Allah memanggil kita datang kepada Kristus. 在上帝的恩典，他呼召我们到基督里。 Dan di dalam anugerah itu juga kita diutus ke tengah-tengah masyarakat untuk menjadi saksi Kristus. 在上帝的恩典之下，他也吩咐我们到这个社会里，成为基督的见证人。 Kita yang sudah menerima anugerah keselamatan. 我们已经接受这个得救的恩典， Kita boleh beritakan juga kepada orang-orang di sekeliling kita. 我们也能够向我们四周围来向他们传福音。 Kita yang sudah menikmati damai sejahtera dengan Allah karena Kristus sudah menebus kita. 我们已经享受，因为上帝已经拯救了我们。 Mari kita juga beritakan kepada orang-orang sekeliling kita supaya mereka pun menikmati hal yang sama. 我们也能够向我们四周围的人，让他们也能够得着，让他们也能够享受到。 Sehingga saudara kita bukan hanya mengusahakan dan mendoakan kesehatan kota untuk sementara. 但我们不是单时的为这个城市的繁荣来祷告， Tetapi kita juga mengusahakan dan mendoakan untuk damai sejahtera yang abadi. 就是说我们也为做那个永远永恒的这平安喜乐来祷告。 Damai sejahtera yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. 这个平安喜乐就是在主耶稣基督里面， Yang bukan berkenan dengan hidup yang sementara di dunia ini. 这不是暂时活在这个世上， Tetapi hidup yang kekal di surga yang mulia. 就是永恒在这个天堂里。 Kita berada di sini 我们还活在这个世上， untuk menjadi saksi Tuhan. 成为上帝的见证人。 Itulah sebabnya mengakhiri khotbah ini. 来结束我们今天的讲道。 Saya ingin memberikan satu pernyataan, biarlah pernyataan ini boleh kita pegang. 我要做一个宣告，让我们能够抓紧这个宣告， Kita hidupi 我们能够把它活出来。 sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. 基督已经救赎了我们， Bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, 就是我们已经相信接受主耶稣的人。 ya Tuhan menempatkan kita di Indonesia. 上帝让我们能够在这个印尼国家里， Seharusnya kita menyatakan Kristus dalam hidup kita. 让我们在我们的生命当中，我们显明这个基督， Agar kita boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. 让我在这个国家里，我们成为他们的祝福。 Tema kita hari ini, berkat bagi bangsa. 今天我们的题目就是民族的祝福。 Berkat apa yang bisa kita wariskan bagi negeri ini? 怎么样的祝福我们能够传到这个国家里呢？ Berkat yang abadi di dalam Tuhan Yesus. 就是永恒的幸福在基督里。 Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. 巴不得上帝的话能够成为我们的部分。 Kita tundukkan kepala kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa Surgawi, kami menyadari akan kedaulatan-Mu. 亲爱的上帝，我们承认你的权威， Bukanlah satu kebetulan kami terlahir sebagai bangsa Indonesia. 我们不是偶然生在这个印尼国家里， Tetapi Engkaulah yang menempatkan kami. 但是你把我们放在这个地方， Dan Engkau juga yang memberi perintah supaya kami mengusahakan kesejahteraan kota. 你也命令我们想尽办法要这个我们的城市有繁荣， Juga berdoa bagi kesejahteraan kota. 我们也为着这个我们的城市的繁荣， Bukan hanya terbatas kepada kota, tapi juga bisa meliputi seluruh negara kami. 不是单单我们的城市，也包括我们全 Biarlah 印尼 kiranya。Tuhan menolong kami. 巴不得上帝帮助我们，
Dan terutama bagaimana kami menempatkan diri kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. 就是我们基督已经救赎我们的， Untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah negara kami ini. 我们成为上帝的见证，在这个国家里， Sehingga banyak orang boleh dibawa datang menyembah Tuhan kami. 我们能够带领更多人来敬拜上帝。 Orang-orang di dunia ini tidak hanya menikmati kesejahteraan yang sementara, 他们不是单单享受暂时的繁荣， tetapi boleh berjumpa dengan damai sejahtera yang abadi. 他们能够行到永远永恒的这个平安喜乐。 Tuhan beri pertolongan kepada kami, 主啊，求你帮助我们， sehingga melalui hidup kami, 接受我们的生命， melalui usaha yang kami lakukan, 接受我们想尽的所 melalui 做的， doa-doa yang kami panjatkan, 就是我们的祷告， orang lain boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus. 别人能够认识耶稣基督， Berkati kami, 赐福我们， mampukan kami 给我们有能力， untuk menjadi terang dan berkat bagi negeri kami. 让我们能够成为光，能够成为这个国家的这个祝福人。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. 我们靠主耶稣基督名求， Amin. 阿门。